Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baginda, dibangkitkan bersama dengan baginda, dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada semua yang berada di ruangan komen, ahlan-ahlan koleksi Yati, terima kasih kerana bantu share. Adeline Mahira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruangan TikTok, di Facebook, ahlan-ahlan Ayu Hafiz, Haifa, Najwa dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita nak membaca berkenaan tentang perjalanan hidup Nabi SAW, dan kita telah tiba pada muka surat yang ke-99 di mana penulis buku membawakan tajuk berkenaan tentang penurunan wahyu yang kedua. Kita membaca daripada buku Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Maka semalam kita telah baca berkenaan tentang terhentinya wahyu. Daripada wahyu pertama, selepas Nabi menerima wahyu pertama, maka Nabi terhenti seketika penurunan wahyu dan Nabi ternanti-nanti wahyu yang kedua. Maka kenapa Allah menjadikan tempoh terhentinya wahyu, ataupun dalam hadis disebut fatratul wahyi, tempoh terhentinya wahyu? Maka Imam Ibn Hajar ada mengulas tentang perkara ini. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share. Terima kasih Zafari. Ahlan-ahlan kepada semua, bantu untuk share, kongsi dan juga sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, terhentinya wahyu bertujuan yang pertama untuk menghilangkan kegerunan yang menimpa Rasulullah SAW. Apakah maksud nak menghilangkan kegerunan? Kerisauan. Kerana kalaulah akan datang apabila berlakunya wahyu tak turun, maka Nabi SAW kekal tenang. Sebab Nabi pernah melalui. Dan ada banyak tempoh yang Nabi ternanti-nanti wahyu, namun wahyu turun selepas beberapa ketika. Contoh, apabila orang Quraisy bertanya sesuatu kepada Nabi dan Nabi SAW tidak menyebut insya Allah, maka wahyu pun terhenti. Dan orang Quraisy menuduh Nabi dengan pelbagai tuduhan yang mana Nabi SAW ditinggalkan bersendirian. Sebab itu Allah turunkan firman, wala taqulanna li syai'in, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu akan lakukan esok, illa an yasha Allah, kecuali dengan ucapan insya Allah. Begitu juga ketika mana Aisyah difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhuma, maka wahyu tak turun. Hampir sebulan Nabi menunggu wahyu, tetapi wahyu tak turun. Tetapi Nabi SAW tidak gusar, Nabi tak hilang kepercayaan kepada Allah, Nabi tidak hilang keyakinan kepada Allah. Kenapa? Sebab kata Imam Ibn Hajar, tempoh terhentinya wahyu yang pertama itulah tujuan dia. Jika terlambat wahyu turun, maka Nabi SAW kekal tenang. Nabi tidak risau, Nabi tidak gelisah. Dan inilah sepatutnya yang kita pelajari.
Kadangkala bila kita nakkan sesuatu, kita berada dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang tersepit, dan kita mengharapkan sesuatu bantuan Allah dengan segera, namun tidak tiba-tiba, namun tidak sampai, tidak berkunjung tiba, maka keadaan itu sebenarnya sepatut mendidik diri kita akan datang kalaulah berlaku kesulitan dalam hidup kita, kita kekal tenang, kita kekal percaya kepada Allah. Dan inilah tujuan terhentinya wahyu, nak menjadikan Nabi SAW akan datang bila wahyu tidak tiba mengikut kehendak permintaan Nabi SAW, maka Nabi kekal tenang, Nabi kekal percaya. Dan itulah sepatutnya ada pengajaran tersebut dalam hidup kita. Bila kita berada dalam depresi, bila kita berada dalam tekanan, bila kita mengharapkan dialih segera ujian dan musibah, namun Allah belum alihkan ketika itu, maka sepatutnya itu menjadikan kita kekal tenang, kekal percaya kepada Allah, kekal meminta pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dia. Kenapa wahyu terhenti seketika, kata Imam Ibn Hajar. Dan yang kedua, supaya timbul keinginan kepada Nabi agar wahyu datang berulang kali. Maka manusia bila dia nakkan sesuatu dan tak dapat, dan dia menanti, maka bila dia mendapat, dia akan sangat-sangat menghargai. Maka Allah menjadikan selepas wahyu pertama terhenti seketika wahyu, supaya timbul keinginan pada Nabi SAW untuk Nabi menghargai wahyu yang turun, supaya Nabi begitu berkehendakkan wahyu yang turun. Maka ini dua pengajaran, kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka sebab itu kata penulis buku pada pertengahan perenggan ini, apabila keinginan dan penantian Rasulullah terhadap wahyu menjadi sebab keteguhan dan kesanggupan baginda menanggung kejadian itu jika ia berulang, maka setelah semua ini datanglah Jibril buat kali kedua. Maksudnya bila Nabi SAW dah kekal tenang, walaupun wahyu tak turun, walaupun wahyu tak tiba, maka turunlah wahyu yang kedua dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Bagaimanakah wahyu kedua turun? Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa beliau mendengar Nabi SAW menceritakan mengenai tempoh terhentinya wahyu. Nabi SAW bersabda, ketika aku sedang berjalan, maka aku mendengar suara daripada langit. Maka ada yang memanggil Nabi, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Maka ada suara yang memanggil Nabi. Maka Nabi SAW pun bersabda, lalu aku pun mendongak pandanganku ke langit. Maka Nabi tengok ke langit. Dalam sebahagian riwayat yang lain, Nabi mencari-cari dahulu suara tersebut. Nabi lihat ke arah kanan, tidak ada sesiapa. Ke arah kiri, tidak ada sesiapa. Depan dan belakang, Nabi tak jumpa. Maka bila Nabi SAW mendongakkan kepala baginda yang mulia ke langit, maka apa yang Nabi nampak? Maka sabda Nabi SAW, tiba-tiba aku melihat Jibril yang pernah datang kepadaku di Gua Hira sedang duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi. Lalu sabda Nabi, aku pun duduk berlutut sehingga rebah ke bumi. Maka kenapa Nabi SAW sampai terduduk? Sebab dalam riwayat yang lain dinukilkan, Jibril ketika itu memperlihatkan dirinya kepada Nabi dalam bentuknya yang asal. Maka terkejut Nabi bila melihat Jibril pada bentuknya yang asal. Jibril pernah menunjukkan dirinya kepada Nabi dalam bentuk yang asal sebanyak 2 kali. Ketika wahyu yang kedua dan ketika dalam peristiwa Mi'raj. Dan itulah yang Allah sebutkan kepada kita di dalam suratul Najm. Dalam suratul Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la.
Maka kisah Wahuwa bil ufuqil a'la adalah kisah menceritakan penurunan wahyu kedua. Maka Nabi SAW terkejut sampai terduduk Nabi SAW bila melihat Jibril pada bentuknya yang asal. Dalam hadis, maka Nabi bersabda, lahu sittu mi'ah janah. Jibril mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya jika dibuka boleh menutup dari antara timur dan barat. Besar Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Nabi SAW terduduk dan Nabi SAW rebah ke bumi. Maka thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Maka Jibril dalam keadaan dia yang besar tersebut, apabila Jibril menghampiri Nabi, maka ia pun mengecil sampailah ia berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera kembali kepada Khadijah bila melihat Jibril pada bentuk yang asal. Maka sekali lagi Nabi berkata dengan Khadijah, zammiluni, selimutkan aku. Maka dua kali maka Nabi SAW minta Khadijah menyelimutkan Nabi. Kali pertama sewaktu menerima wahyu pertama, maka Nabi pun mengalami keadaan terkejut bila didatangi oleh malaikat pada wahyu yang pertama, cuma bukan pada bentuk yang asal. Dan kemudian pada wahyu yang kedua, Jibril menunjukkan dirinya kepada Nabi SAW pada bentuk yang asal. Dan selepas daripada itu, kita ada baca dalam hadis riwayat Muslim, untuk tempoh lebih kurang 7 tahun, maka wahyu datang kepada Nabi melalui Nabi mendengar suara dan juga cahaya malaikat. Selepas daripada itu, barulah Nabi SAW mendapat wahyu-wahyu dalam bentuk yang biasa. Maka apabila Khadijah menyelimutkan Nabi, maka Allah pun menurunkan wahyu yang kedua. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ayat 1 hingga 5 merupakan wahyu yang kedua. Firman Allah, ya ayyuha, wahai al-muddaththir, orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, bangkitlah, fa'anzir, maka berilah kamu akan peringatan. Maka kum fa'anzir menunjukkan telah bermulanya tugasan dakwah Nabi. Maka Nabi ditugaskan untuk memperingatkan manusia kepada apa? Wa rabbaka fakabbir, untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah dan meninggalkan pensyirikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala kejahatan, jauhilah segala kejahatan. Maka ini adalah wahyu yang kedua. Kemudian kata penulis buku, kemudian wahyu pun mula turun berturut-turut. Maka tidak ada lagi fatratul wahyi, tempoh di mana terhentinya wahyu. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi. Kita sedang membicarakan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian penulis buku pada muka surat yang ke-100 dan juga 101, yang mana penulis buku ambil ini daripada kitab Zadul Ma'ad. Penulis buku membawakan jenis-jenis wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Maka penulis buku menukilkan daripada Zadul Ma'ad ada 8 jenis wahyu yang pernah turun. 8 jenis. Yang ini kita tidak baca. Nanti kepada yang ada buku boleh perhatikan. Cumanya daripada 8 cara ini, maka dalam hadis riwayat Bukhari pun Nabi SAW ada bersabda, yang paling berat adalah cara yang keempat. Yang paling berat.
wahyu. Jenis wahyu yang paling berat adalah jenis yang keempat. Maka sebab itu pada nombor 4, pada perenggan terakhir muka surat 100, kita baca satu ini sahaja. Dan yang lain, nanti yang ada kitab boleh baca. Maka malaikat datang kepada Nabi SAW seperti gemersik bunyi loceng. Bayangkan kalau kita ada loceng dan dibunyikan loceng pada tepi telinga kita, maka dia punya bingit, dia punya kuat, dia punya berat, maka itu adalah keadaan wahyu yang paling berat kepada Nabi SAW. Sebab itu dalam hadis dinukilkan, inilah cara yang paling berat dirasakan oleh Nabi SAW. Maka malaikat meresap ke dalam tubuh Rasulullah sehingga berpeluh Nabi walaupun pada hari yang dingin. Kalaulah wahyu seperti ini turun ketika mana Nabi sedang berada di atas unta, maka unta tersebut akan menderum ke bumi, akan terduduk ke bumi. Beratnya wahyu yang jenis yang keempat ini. Ada seorang sahabat yang pernah merasai beratnya wahyu ketika mana turun. Beliau adalah Zaid bin Thabit. Sebab itu kata penulis buku, pernah sekali wahyu dalam bentuk ini datang ketika peha Rasulullah sedang berada di atas peha Zaid bin Thabit. Maka Zaid merasakan sehingga hampir-hampir meremukkan tulang peha dia. Sebab ketika sedang duduk rapat-rapat ramai sahabat, maka ketika itu peha Nabi tertindih di atas peha Zaid. Maka tiba-tiba wahyu turun. Sebab wahyu turun tanpa ada makluman awal kepada Nabi. Tiba-tiba wahyu turun. Maka bila turunnya wahyu, Zaid bin Thabit merasakan betapa beratnya sehingga hampir-hampir remuk pada tulang peha dia. Maka ini adalah gambaran beratnya wahyu. Daripada sini kita nampak pengorbanan yang Nabi SAW lalui untuk menerima wahyu. Maka sebenarnya ianya tidaklah mudah. Maka inilah perjalanan Nabi SAW menerima wahyu Al-Quran dalam tempoh lebih kurang 23 tahun. Bermula daripada wahyu yang pertama, Suratul Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sehinggalah wahyu yang terakhir. Sebahagian para ulama berpendapat wahyu yang terakhir adalah ayat daripada penghujung suratul Baqarah, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, dan bertakwalah kamu, takutlah kamu akan hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin, dan kemudian setiap yang bernyawa akan disempurnakan terhadap apa yang mereka lakukan. Wahum la yuzlamun, dalam keadaan tidak akan ada sesiapa yang dianiaya dan dizalimi dalam menerima pembalasan masing-masing. Maka ada yang mengatakan itu adalah ayat yang terakhir daripada penghujung surah Al-Baqarah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ada 8 jenis wahyu yang pernah Allah turunkan kepada para rasulnya. Ada yang mana malaikat datang dalam bentuk manusia kepada Nabi SAW. Dan antara manusia yang Jibril kerap datang untuk bertemu dengan Nabi adalah dalam bentuk sahabat yang bernama Dihyatul Kalbi. Antara sahabat Nabi yang handsome, yang sempurna rupa parasnya. Maka Jibril pernah datang menemui Nabi dalam bentuk rupa paras Dihya Al-Kalbi. Dan juga ada banyak hadis yang menukilkan kepada kita bahawa para sahabat pernah nampak malaikat. Contohnya beberapa hari ini dalam kelas Sahih Muslim, maka Sa'ad dinukilkan tentang pertolongan malaikat kepada Nabi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pernah nampak Jibril dan Mikail. Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa ada sahabat yang pernah nampak. Zaid bin Thabit pernah melihat malaikat. Begitu juga Abdullah bin Abbas pernah melihat akan Jibril. Maka ada sebahagian para sahabat dikurniakan peluang untuk dapat melihat malaikat, cuma bukanlah pada bentuknya yang asal. Begitu juga hadis Abdullah bin Umar bin Khattab dalam hadis Islam, Iman dan Ihsan, bagaimana Umar bin Khattab melihat akan Jibril yang datang dalam bentuk manusia. Maka kita dah masuk pada muka surat yang ke-103. Maka pada muka surat 103, maka bermulalah perintah untuk Nabi SAW menyampaikan dakwah.
bermulalah tugas Nabi untuk mengajak manusia kepada Allah. Dan sebenarnya tugas mengajak manusia kepada Allah yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah percuma. Dan bahkan semua Nabi SAW, kita lihat semua pada Nabi SAW dalam surah Syu'ara, Allah ulang-ulang menyebut setiap Nabi datang dengan mesej kepada kaum dia, la as'alukum alaihi ajra. Aku mengajak kamu kepada Allah tanpa ada sebarang upah dan bayaran. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidaklah upahku kecuali pada Allah, pada Rabb, Tuhan semesta alam. Maka begitulah Nabi SAW mengajak manusia selama tempoh 23 tahun adalah tanpa ada sebarang tuntutan bayaran. Maka ini adalah betapa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka pada muka surat 103, kata penulis buku mula membawa sedikit tafsir berkenaan tentang wahyu yang kedua, surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5. Maka kata penulis buku, ayat 1 hingga 5 bahkan beliau menafsirkan ayat 1 hingga 7. Maka kata penulis buku, perintah-perintah yang terkandung di dalam ayat ini, muka surat 103, pada zahirnya kelihatan ringkas. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum, bangkit, bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahir, bersihkanlah pakaianmu, warrujza fahjur, tinggalkanlah maksiat dan dosa, wala tamnu tastakthir, maka janganlah kamu memberi sesuatu dengan bertujuan untuk mendapat ganjaran balasan yang lebih banyak, walirabbika fasbir, dan bersabarlah kamu kepada dan bersabarlah kamu terhadap musuh dalam mengharapkan ganjaran daripada Allah. Maka nampak ringkas ayat dia, namun kata penulis buku sebenarnya membawa maksud dan matlamat yang sangat-sangat mendalam apabila kita lihat. Sebab itu kata penulis buku, jom kita lihat. Maka ayat yang pertama, ya ayyuhal muddathir, maka pada muka surat 104, matlamat perintah memberikan peringatan, iaitu supaya Rasulullah tidak membiarkan sesiapa pun di alam ini. Maka sebenarnya nombor 1 ini adalah untuk ayat yang kedua, kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Maka bila Allah menyebut perkataan bangun, berilah peringatan, maka apakah maksud dia? Maka matlamat daripada perintah kum fa'anzir adalah supaya Rasulullah tidak membiarkan sesiapa pun di alam ini yang melawan kehendak Allah, yang mensyirikkan Allah, yang menyekutukan Allah. Sebaliknya, baginda ditugaskan memberi peringatan mengenai akibat yang buruk sehingga menimbulkan rasa gerun dalam hati dan fikiran manusia. Maka fa'anzir, tujuan dia adalah supaya setiap manusia yang Nabi dapat jumpa, yang Nabi dapat bertemu, Nabi perlu beri peringatan kepada mereka. Sebab itu dalam sirah nanti kita belajar, maka Nabi beri peringatan kepada semua, kepada yang merdeka ataupun orang yang hamba, kepada orang yang sihat maupun orang yang buta, kepada kanak-kanak maupun dewasa. Nabi beri peringatan kepada semua. Bahkan bila Abu Talib, pakcik Nabi, pernah minta Nabi untuk berhenti berdakwah, maka apakah kata-kata Nabi? Kalaulah diletakkan matahari pada tangan kananku, maksudnya aku perlu untuk meneruskan dakwah ini kena pikul matahari, benda yang mustahil. Tapi kalaulah aku dipaksa untuk membuat perkara yang mustahil untuk meneruskan dakwah, law wudi'ati syamsu an yamini, kalaulah aku dibebankan dengan menanggung matahari pada tangan kanan, wal qamaru an yasari, kena menanggung bulan pada tangan kiri, maka tetap sabda Nabi, aku tidak akan berhenti menyampaikan pesanan dan juga peringatan agama sehinggalah ianya sampai ke setiap rumah yang diperbuat daripada batu maupun tanah, baitu madar wa wabar. Daripada sini kita nampak Nabi faham mesej kum fa'anzir, Nabi perlu beri peringatan kepada semua orang.
Semua orang. Nabi perlu beri peringatan kepada semua orang. Namun dalam manusia nak berdakwah, mengajak kepada Allah, maka dia perlu ajak kepada apa? Dia perlu dakwah kepada apa? Sebab itu pentingnya ayat yang kedua, wa rabbaka fakabbir. Maka hendaklah dia membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Apa bukannya membesarkan diri? Ada orang kadangkala dalam kesibukan dia berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, maka akhirnya dia mengajak kepada diri dia. Mengajak kepada diri dia. Maka itu yang kadangkala kita dengar, ada orang dia tak izinkan anak murid dia untuk belajar dengan yang lain. Walaupun orang lain tu ilmu dia betul, bukannya ajaran yang sesat dan sebagainya. Dia tak redha, tak izinkan anak murid dia berguru dengan orang lain. Maka kadangkala manusia dalam dia nak berdakwah, mengajak kepada Allah, kadangkala boleh ada perasaan ananiyah, diri aku. Dia nakkan anak murid untuk muliakan dia. Dia nakkan anak murid untuk pada waktu itu segala-galanya adalah dirinya. Sehingga anak murid dia bila belajar dengan guru lain, maka seolah-olah dia tak redha, seolah-olah dia tak izin. Maka sebab itu Allah mengingatkan, dalam nak mengajak kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, mestilah membesarkan Allah, bukan membesarkan diri. Walaupun siapa pun yang mengajak tersebut, yang berdakwah tersebut, maka dia mestilah mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya. Menarik manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya. Memperkenalkan manusia kepada Allah, bukan memperkenalkan dirinya. Sebab itu mesej wa rabbaka fakabbir adalah matlamat daripada fa'anzir. Firman Allah, berdakwahlah, berilah peringatan kepada manusia. Namun nak ajak manusia kepada siapa? Wa rabbaka fakabbir, untuk mengagungkan Allah, untuk membesarkan Allah, untuk memperkenalkan Allah kepada makhluk yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Sebab itu kata penulis buku, supaya tidak ada di muka bumi ini melainkan membesarkan Allah semata-mata, hanya Allah. Maka tidaklah menjadi orang yang berdakwah, yang mengajar tetapi mengharapkan pujian dan sanjungan. Tidaklah menjadi orang yang pada waktu itu berdakwah dan mengajar tetapi pada waktu itu mengharapkan pada waktu itu balasan daripada orang yang didakwah dan ajar. Sebab sepatutnya bukan dirinya, sepatutnya dia membawa manusia kepada Allah. Itulah maksud wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Kemudian pada baris yang pada ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Maka tafsiran untuk ayat ini adalah matlamat membersihkan pakaian adalah menjauhi segala kejahatan, supaya bukan sekadar zahir seseorang itu bersih, namun juga batinnya. Maka bersih zahir dan batin. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan apabila seseorang itu bersih zahir dan batinnya, maka menjadilah dia seorang yang paling baik untuk dicontohi dalam masyarakat manusia. Setiap hati yang sihat akan tertarik kepadanya, dan hati-hati yang menyeleweng akan terasa betapa hebatnya dia, sehingga semua isi dunia menumpukan perhatian kepadanya, sama ada setuju ataupun membantah. Apakah maksud ungkapan ini? Ungkapan ini yang pertama adalah nak memberi gambaran betapa pentingnya kebersihan dalaman dan luaran. Orang yang bersih luaran dia. Sebab itu kadangkala setiap yang berdakwah, yang nak mengajak manusia kepada Allah, perlu mencontohi pemakaian Rasulullah. Betapa bersihnya pemakaian Rasulullah. Maka kita tak boleh nak kata tak apalah kotor luaran asalkan dalaman bersih. Sebab Nabi SAW menunjukkan contoh bagaimana Nabi bersih dalaman dan luaran baginda. Maka wathiyabaka fatahhir, antara poin dia adalah seseorang yang nak mengajak kepada Allah, dia perlu untuk menjaga penampilan dia. Bukannya mahal pakaiannya, tidak, tetapi bersih pada waktu itu penampilan dia, supaya manusia tertarik dengan dia.
Dan yang kedua, bukan sekadar bersih luaran, tetapi bersih dalaman. Kerana orang yang bersih dalaman dia, maka setiap patah penyampaian dia akan meninggalkan kesan. Sebab itu kata penulis buku, bahawa apabila seseorang itu bersih dalaman dia, maka kata-katanya akan diberikan perhatian, kata-katanya akan diberikan tumpuan, kata-katanya akan pada waktu itu meninggalkan kesan. Maka bersih luaran supaya manusia tertarik kepada agama Allah, dan bersih dalaman supaya kata-kata yang diungkapkan boleh meninggalkan kesan. Maka ini adalah ayat wa thiyabaka fatahir. Apakah maksud warrujza fahjur? Maka tinggalkanlah kejahatan. Yang ini kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang bersama dalam tempoh setengah jam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pada jam 10.30. Kita akan sambung daripada muka surat 104. Mudah-mudahan adanya manfaat. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu daripada pihak saya. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua.